Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Semalam berlangsungnya persidangan percukaian kebangsaan. Sudah pasti persoalan besar yang kita tanyakan sama ada Malaysia akan memperkenalkan percukaian baharu, sistem percukaian baharu, kerana kita sudah membincang banyak perkara tentang bagaimanakah hasil kerajaan untuk menampung perbelanjaan dan juga mengurangkan defisit fiskal itu. Namun apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri semalam iaitu keadaan percukaian itu harus melihat keadaan semasa, satu, dan kedua, tidak boleh membebankan orang ramai dalam keadaan semasa. Namun pakar ekonomi berpendapat bahawa VAT ataupun dalam bahasanya kita gunakan GST harus dipertimbangkan semula pada kadar yang berbeza. Itu antara apa dicadangkan oleh Prof. Jomo Kwame Sendaram. Namun bagaimana untuk kita melihat hasil kita terlebih dahulu yang dikutip sebelum kita mendapatkan gambaran apakah langkah seterusnya yang boleh diambil, kerana kita faham dalam tempoh yang sukar pada ketika ini tidak mudah untuk membuat keputusan berkaitan dengan percukaian. Rakan setugas kita Haris Ashraf Hasnan, ada data percukaian yang boleh dikongsikan supaya kita dapat gambaran lebih luas dan juga jelas. Haris. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita meneliti apa yang dilaporkan sebelum pembentangan belanjawan 2023, kerajaan menganggarkan hasil kutipan hasil untuk tahun 2023 ini dijangka lebih rendah sekitar 291.5 bilion ringgit ataupun dalam peratusannya sekitar 15.4%. Okey, saya nak bawa kepada anda untuk meneliti kepada anggaran kepada hasil kerajaan persekutuan. Kita nak meneliti daripada 2021 sehingga 2023. Angka real number untuk 2021 kutipannya 233 bilion dengan 15.1% daripada KDNK. Mungkin angka di sini agak kecil sedikit. Kalau anda nak meneliti kepada angka ini untuk tahun 2023, kalau kita lihat dari segi kutipan di bawah ini, 291 bilion. Ini merupakan angka yang diunjurkan oleh kerajaan dalam kutipannya untuk tahun 2023. 15.4% daripada KDNK. Kalau kita meneliti dari segi perubahan dalam bentuk peratusan, ianya dilihat sedikit menurun untuk tahun 2023 ini atas beberapa faktor. Kalau kita perincikan antara faktor, kalau kita meneliti dari segi kutipan, pertamanya, ini melibatkan petroleum. Okey, kalau anda teliti rajah di sebelah kanan saya ini, petroleum bukan petroleum untuk kita bandingkan 2009 sehingga tahun anggaran 2023, kalau kita telitikan di sini, bukan petroleum akan meliputi hampir besar juga majoriti daripada jumlah keseluruhan kutipan, dengan petroleum hanya sekitar 22.4%. Hasil ataupun secara keseluruhan dalam bentuk peratusannya 22.4%. Lebih kecil jika kita bandingkan dari tahun 2009. 2009 hasil dari petroleum adalah sekitar 41.3%. Okey, kalau anda perincikan ataupun nak melihat kepada hasil daripada peratusan berbanding KDNK, 15.4% ini adalah angka kutipan secara keseluruhan daripada kadar KDNK. Daripada 15.4% ini, 3.5% sahaja daripada hasil petroleum, dan bukan petroleum adalah sekitar dalam nampaknya meneliti hampir 12 ataupun sekitar 11% lebih hampir KDNK. Okey, kita nak berbalik kepada cukai melibatkan syarikat korporat, individu dan juga petroleum. Kalau kita telitikan dari segi secara keseluruhannya, cukai jika nampak CITA di sini, okey, 59 ataupun 96 bilion kutipan adalah daripada syarikat korporat, 35 bilion dianggarkan daripada individu dan 18 bilion adalah dari petroleum. Dengan cukai tidak langsung secara keseluruhannya, kita nampak angkanya lebih mengecil, iaitu sekitar dalam 73 bilion sahaja ataupun cukai tidak langsung yang dijangkakan mampu dikutip untuk tahun ini. Dengan jumlah hasil secara keseluruhan adalah 291 bilion. Ini angka-angka yang boleh saya beri gambaran awal dalam kita memulakan perbincangan untuk kita meneliti. Kerajaan perlu berbelanja, subsidi dan sebagainya dalam usaha kerajaan untuk memberi subsidi bersasar dan pelbagai lagi, tetapi pada masa sama perlu difikirkan bagaimana nak meningkatkan hasil. Ini antara persoalan penting yang perlu kita perincikan, Najib.
Okey, itu yang kita ingin bincangkan bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa dan juga bergerak ke hadapan. Kita bawakan pakar kita, Setiausaha Agong Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia, Dr. Muhammad Fairuz Abdul Razak yang bersedia pada ketika ini. Dr. Fairuz, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh kerajaan akan cuba mendapatkan input daripada LHDN sudah pasti untuk menyelaraskan beberapa dasar percukaian ataupun pengenalan cukai baharu tanpa melanggar prinsip yang diperjuangkan oleh kerajaan iaitu tidak membebankan pembayar cukai. Bagaimana untuk kita membacakan kenyataan ini dan juga keadaan semasa negara yang mungkin memerlukan sumber pendapatan yang lebih untuk mengawal defisit fiskal dan juga berbelanja lebih besar dalam memulihkan ekonomi? Memang kalau ikutkan kalau tanpa cukai pendapatan negara, kebanyakan negara orang kata tiada pendapatan langsung sebenarnya. Saya rasa kebanyakan negara memang memerlukan cukai sangat-sangat tapi tanpa cukai tak ada pendapatan. So dengan itu ada satu stigma mengatakan kita perlu membantu negara dengan membayar cukai. Tapi dalam keadaan semasa sekarang memang kalau ikutkan memang membebankan kepada semua pihak lah. Dari segi individu, syarikat, memang susahlah nak bayar cukai. Tapi dua perkara boleh diberi tumpuan oleh kerajaan dalam mengimbangi beban ni dari segi pembayar cukai dan keperluan meningkat peluang. Salah satu saya boleh cadangkan adalah menjadikan satu cukai yang sesuai. Iaitu macam saya cakaplah sebelum ni pun, nama lama ni GST ataupun kita boleh letak nama apa-apa. Tapi dalam orang kata bila kita memperkenalkan semula orang kata GST atau VAT itu, tapi kadar dia perlu kurang. Bila GST, VAT dikenalkan, semua cukai lain perlu diturunkan. Bermakna akan tidak membebankan. Bersama-sama semua orang akan membayar cukai bersama. Maknanya tidak kira siapa pun, bila ada keperluan semua akan membayar. Dan orang kata dari segi volume ada dan dari segi beban. Kalau ikutkan apa yang sekarang dijalankan adalah kita mencukai orang yang orang kata berpendapatan tinggi. Tapi berapa lama orang ni akan berada dalam sistem tersebut. Kebanyakannya mungkin akan orang kata pencen ataupun perniagaan tidak lagi ada di dalam perniagaan yang tidak menguntungkan lagi. So, adakah kita perlu membebankan lagi benda-benda macam ni? So, kita perlu cari satu alternatif. Masa sama alternatif ni adalah GST. Sesuatu sistem yang orang kata lengkap dari segi semua segi ni. Ya, Dr. Fairuz, kalau kita perincikan GST sistemnya telah ada, dia cuma zero rated pada ketika ini. Bagaimana kita nak memahami dari segi pelaksanaan dan juga mekanisme dalam bentuk peratusan yang mungkin dilihat bersesuaian dilaksanakan dan pada masa sama mampu memberi hasil kepada negara dan memberi keseimbangan bahawa ianya tidak memberi satu bebanan kepada rakyat seperti yang diharapkan oleh Perdana Menteri? Saya nak betulkan sikit, dia tak zero rated, dia telah orang kata repair, maknanya tiada lagi akta cukai tersebut, tak ada dah langsung dah sebenarnya. Kita terpaksa buat akta cukai baru, maknanya dia mengambil proses semula, proses untuk membuatnya, membentangkan dan mendapat kelulusan. Proses tersebut mengambil masa lama sebenarnya, bukan sekejap. Tapi untuk orang kata dari segi orang kata pensusunan semula, kita bagi orang kata dari segi kadar itu merupakan 3%. Tak membebankan, tapi orang kata permulaan tersebut telah dimulakan. Bila orang dah mula, saya rasa kebanyakan dari segi peniaga dia nak GST ni pasal dia nak claim cukai input tu. Bila dia ada cukai input, dia boleh mengurangkan kadar untuk orang kata dari segi orang kata kos untuk dia, dan dia juga jualan dia tak perlulah menaikkan harga. Itulah sepatutnya mekanisme tersebut. Tapi untuk menjadikan ni, tapi kita rasa dari segi sistem kita dah lengkap dah ada semua. Kita cuma menurunkan kadar dan orang akan membetulkan 2-3 benda yang sepatutnya dibetulkan. Macam contoh, kalau akaun disatukan tu, kita perlu orang kata lebih urusnya lebih teratur dan benda tu boleh bagi balik pada rakyat. Dr. Fairuz, bagaimana untuk kita melihat nilainya? Kerana hari itu saya berborak dengan pakar, dia mengatakan bahawa kalau kita buat GST, kita letakkan pada 3% contohnya, nilai kutipan kita akan lebih rendah berbanding kutipan SST semasa. Jadi kita perlu lebih tinggi daripada kadar itu. Kalau 4% pun masih lagi belum mengatasi kutipan SST. Kalau Dr. Fairuz boleh terangkan berapa peratusan yang sesuai untuk kita kutip lebih dari SST pada masa yang sama, ia bersesuaian dengan kedudukan ekonomi semasa. Kalau ikutkan 3%, kenapa? Walaupun dia katakan tak sama dengan kutipan SST tu, kita perlukan menstabilkan sistem tersebut. Kalau kita tengok full year GST tu, permulaan memang tak banyak pun sebenarnya. Dari segi kadar dia dapat di 30, lepas tu baru menjadi 50.
bila kita dah ada orang dari segi pematuhannya dah sesuai, dah stabil, kita boleh kalau nak naikkan. Kalau tak nak naikkan, kita ada orang kata semua orang perlu bayar GST ni. Kalau semua bayar, volumenya tinggi berbanding dengan SST. SST ni tak ramai. Yang mana ada orang kata dari segi threshold saja kena bayar, kena kutip dan bayar. Kalau tidak. Tapi dari segi rakyat tidak merasa cukai itu pasal dia dah embedded dalam jualan tersebut. Yang macam GST ni kita nampak terang-terang, okey, ni kena banyak ni. So kita tahu benda-benda tu, tapi tu kata kita tak boleh ambil kata bandingkan dengan SST buat masa pasal benda tu belum full scale. Bila dia full scale nanti baru dia ada 3% tu kita nampak kebesaran dia nanti. Ya, Dr. Fairuz, yang paling penting seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri adalah selain ianya tidak membebankan rakyat, perkara paling penting adalah ketelusan dan juga bijak dalam menguruskan keuangan, menangani loopholes, isu ketirisan. Pandangan Dr. Fairuz, bagaimana dengan rombakan, bukanlah rombakan secara keseluruhan, tetapi penstrukturan semula cukai ini mampu memastikan isu-isu melibatkan ketirisan, loopholes dan sebagainya ini mampu ditangani oleh kerajaan, meningkatkan hasil dan berbelanja secara berhemah. Dr. Fairuz. Salah satu saya rasa Lembaga Hazina Negeri pun dah mulakan sistem tersebut. Kita panggil sistem e-invoicing. E-invoicing tu akan dilaporkan kepada Lembaga Hazina Negeri. Dengan situ kita tahu siapa nak charge, siapa akan charge siapa semua. Kita dah tahu dari segi sistem loophole tu dah tak ada. Tapi kalau GST ni dia memang holistik lah. Dia semua kita tahu. Orang tu charge berapa, orang tu claim berapa, semua kita tahu. So dari segi ketirisan tu tak ada sebenarnya. Pasal tu ramai masa tu dah takut pasal dia memakai dia sistem. Bila sistem ni semua kena lapor. Dia tak ada orang kata bayar cash tak payah lapor ke apa, tak ada. Kita kena lapor di seluruhan. So dari segi, tapi dari segi pembelanjaan kutipan cukai tu susah sikit lah nak katakan. Itu orang kata lebih kepada kerajaan sendiri macam mana dia nak kawal. Perdana Menteri banyak orang kata dari segi tu, dia kata dia nak kawal dari segi rasuah, tender, semua dia dah cakap. Okay, dari segi yang macam ni pun sama juga. Kalau ikutkan siapa nak masuk tender pun dia kena bayar cukai, kena sesuai dengan masa apa yang ada. Kalau tak ada dia tak boleh. Maksudnya kita ambil orang yang sesuai dalam sistem tersebut. Kalau tak ada tak boleh. So, yang kita ada pun sekarang ni sistem-sistem cukai yang ada, cukai yang lama sebenarnya. Sistem macam akta tu, kalau boleh ditukar akta baru dan sesuai dengan keadaan semasa pun lagi elok sebenarnya. So kesesuaian masa pun kena tengoklah dari situ. Kalau tak sesuai, terus cakap kalau GST ni nak orang kata diperkenalkan semula, dia ambil masa bukan sekejap. Dalam masa sama akta cukai kita pun rasanya dah lama juga. Macam dulu sebelum ni akta syarikat. Daripada tu kita dah tukar ke akta 2016. Sama juga mungkin pada masa akan datang akta cukai ni akan ditukar kepada satu akta baru kesesuaian dengan masa yang sekarang. Walaupun ditambah setiap tahun selepas bajet, tapi dalam masa sama rasa diperlu ditukar secara keseluruhan. Okey. Dr. Fairuz, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Saya sukakan semangat Dr. Fairuz itu menerangkan keadaan semasa supaya kita jelas kat mana keadaannya, apa yang perlu kita lakukan bergerak ke hadapan. Kita akan perhatikan dari masa ke masa. Dr. Fairuz Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, kerana bersama kami pada pagi ini.